Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali dalam topik bersama saya Khairi Hazwan. Seperti biasa pada waktu ini setiap hari Ahad. Kalau minggu lepas kita banyak memberi tumpuan kepada isu yang membabitkan pelajar, tapi minggu ini topik memberi fokus kepada golongan guru pula. Tak ada guru, tak ada cikgu, maka tiadalah pelajar. Dan kita mungkin tidak menjadi seperti apa yang kita impikan sekarang ni kalau katakan tak ada tunjuk ajar, panduan serta bimbingan daripada cikgu. Jadi saya juga mungkin tak berada di sini pada waktu ini di kaca TV seperti hari ini tanpa bimbingan daripada mereka yang bergelar golongan pendidik ini. Dan setiap tahun juga Malaysia menyambut Hari Guru pada 16 Mei dengan mengangkat pelbagai tema. Dan untuk bercerita lebih lanjut, saya bersama tetamu jemputan di studio hari ini yang merupakan Ketua Nazir Sekolah iaitu Encik Syafruddin Ali Hussein. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hazar. Ya, assalamualaikum Cikgu hari ini boleh Okey, dan pastinya Cikgu terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami dalam program topik untuk hari ini. Dan 16 Mei nanti Cikgu yang mana kita akan raikan Hari Guru, dan ini adalah tahun kedua sambutan Hari Guru dalam situasi pandemik COVID-19 ni. Dan saya pasti juga Cikgu ada dalam kalangan masyarakat yang tak berapa maklum dengan tema untuk sambutan Hari Guru pada kali ini. Jadi mungkin Cikgu boleh kongsikan tema untuk Hari Guru tahun 2021 ni. Okey, pertamanya Cikgu ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tema pada tahun ini merupakan juga tema yang telah digunakan pada tahun lepas. Jadi tema itu ialah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Ini merupakan tema yang telah dipilih lah. Memandangkan tema ini sangat signifikan dengan tugasan kita, profession kita. Jadi kalau kita lihat kepada tema ini, dan sebenarnya sebelum ini pun tema ini beberapa kali tema yang sama diulang. Dan tema ini sangat hebatlah bagi cikgu, sangat signifikan dengan profession kita sebagai guru. Maka yang pertamanya sekali ialah berguru itu sendiri ialah satu keadaan di mana atau satu situasi bagaimana kita memperolehi bagaimana seseorang itu akan memperolehi ilmu, bagaimana seorang itu akan memperolehi kemahiran, bagaimana seorang itu akan memperoleh nilai secara tak langsung yang dipelajari daripada seseorang itu dalam satu tempat ataupun ruang ataupun medium. Dan yang paling penting sekali ialah berguru itu ialah untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu pula ialah untuk melekapkan diri mereka untuk menjadi seorang insan yang sempurna, yang akan berbakti kepada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat negara, bangsa negara. Jadi maksudnya tugas kita ialah untuk memberi ilmu, dan ilmu itu boleh dimanfaatkan kepada individu tersebut. Itu yang pertama berkaitan itu. Dan dalam mencari ilmu ini, demi ilmu itu pula ialah kita ingin melihat sesiapa saja yang mencari ilmu itu mesti ikhlas, mesti bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu ini supaya ilmu itu dapat memanfaatkan kepada diri mereka itu, dalam diri mereka itu. Okey, itu yang kedua. Jadi yang ketiga, tema urutan kepada tema itu ialah berkaitan dengan membina generasi baru. Membina generasi baru ini merupakan satu hasrat kita untuk kita menyediakan generasi baru Malaysia berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang mempunyai unsur-unsur tertentu, iaitu berketerampilan, kreatif, mempunyai nilai, mempunyai ketahanan diri, semangat patriotisme dan sebagainya. Jadi generasi-generasi ini, generasi baru yang kita nak lahirkan ini merupakan generasi masa akan datang, pewaris negara, generasi yang akan menguruskan negara. Jadi sudah tentulah tema ini sangat hebatlah bagi cikgu, kerana dia berkaitan dengan bagaimana profession itu, dan pada masa sama juga bagaimana murid yang hendak kita lahirkan. Dan kesannya ialah memberi impak kepada negara yang hendak kita bina pada masa akan datang. Baik, itu satu persatu cikgu terangkan maksud berguru demi ilmu, bina generasi baru. Cuma saya tertarik dengan perkataan berguru itu sendiri. Mungkin cikgu boleh jelaskan tentang konsep berguru dalam tema ni. Okey, kalau kita lihat berguru ini, kita kena faham berguru ini maksudnya ialah satu keadaan
di mana atau satu situasi yang seseorang itu akan cuba mendapatkan ilmu, cuba mendapatkan kemahiran, mendapatkan nilai, dan ia berterusan daripada seseorang insan itu berada dalam kandungan sehingga ke mereka sampai ke liang lahat. Maksudnya sehinggalah mereka meninggal dunia. Dan proses itu berterusan. Mereka tidak boleh berpuas hati dengan ilmu yang mereka ada. Okey. Dan berguru ini boleh berlaku dalam cara yang formal dan juga cara yang tidak formal. Maksudnya ia boleh berlaku dalam satu keadaan yang dia berdepan secara bersemuka, dan sekarang ini berlaku dalam keadaan yang secara maya. Maknanya kita berlaku sekarang dengan pandemik ini duduk tempat jauh tapi kita boleh saling video, kan? Jadi yang paling penting ialah berguru itu mempunyai adat dia. Adat dia. Cikgu banyak contoh yang menunjukkan adat berguru itu sangat penting kepada generasi kita. Dan kita nak terapkan perkara itu, berguru itu. Maknanya dalam keadaan apa pun, siapa saja yang memberi ilmu kepada kita, maka kita kena hargai ilmu itu dan juga orang yang memberinya. Dan yang paling penting juga yang cikgu nak tekankan di sini ialah ilmu itu mesti ada makna, mesti sahih daripada puncanya. Maknanya daripada orang yang mempunyai kepakaran. Dan ilmu itu juga akan menyelamatkan kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya penyelesaian masalah dan sebagainya untuk meneruskan kehidupan. Itulah sebenarnya perkataan berguru itu. Ya, pendek kata maksudnya setiap anak murid, tak kisah walaupun dia cikgu, tapi bila orang itu turut sama-sama menyumbang ilmu, kita perlu ada adab dan juga hormat kepada insan tersebutlah. Dulu cikgu menerima satu WhatsApp lah. Dia kata, Imam Ghazali kata, walaupun daripada budak kecil kita juga akan belajar sesuatu daripadanya. Walaupun mungkin budak kecil itu kita tidak anggap sebagai guru lah, tetapi dia sebenarnya telah mencari guru secara tidak langsung. Betul. Dan ilmu yang kita peroleh itu kita boleh gunakan untuk kehidupan gitu. Okey, baik. Cikgu, sebelum kita nak teruskan lagi perbualan kita untuk hari ini, cikgu, apa kata kita saksikan sedikit sorotan daripada buletin didik baru-baru ini. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melancarkan program gerakan masa Terima Kasih Cikgu sebagai sambutan Hari Guru kali ke-50 yang bakal diadakan pada Mei depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia dilancarkan sebagai menghargai jasa dan pengorbanan guru sebagai barisan hadapan dalam mendepani cabaran norma baharu pendidikan negara. Negeri Kelantan dipilih sebagai tuan rumah pelancaran program ini yang bertujuan menghargai golongan pendidik sebagai individu yang berterusan melahirkan pelajar menjadi model insan yang holistik. Dan seperti mana yang kita tahu, tempoh setahun yang lalu ini merupakan satu tempoh yang amat sukar untuk semua pihak. Yang amat sukar untuk seluruh negara, khususnya untuk kita dalam sektor pendidikan. Dan dalam tempoh yang amat sukar ini, guru-guru telah memainkan peranan yang cukup besar dalam memastikan anak-anak yang perlu melalui kaedah pengajaran, kaedah pembelajaran yang berbeza dapat meneruskan pembelajaran mereka berdasarkan kekangan dan ruang-ruang yang ada. Ya, itu tadi seperti yang dinyatakan pelancaran gerakan masa Terima Kasih Cikgu oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Jadi mungkin cikgu boleh ulas lanjut tentang gerakan masa ni, cikgu. Cikgu ada di dalam majlis itu. Oh, ya ke? Dan majlis itu sangat membanggakan kita lah, warga guru. Apabila Yang Berhormat Menteri sendiri melancarkan dan Yang Berhormat Menteri telah menyatakan dalam gerakan masa itu pada 28 bulan di Kota Baru tentang kagumnya Yang Berhormat Menteri terhadap usaha yang telah dilakukan oleh para guru dalam menangani masalah yang kita hadapi masa kita membuat ataupun meneruskan PDP
QR daripada rumah dalam keadaan yang guru tidak berada di stesen, dalam keadaan guru yang tidak ada peranti, dalam murid-murid yang berada dalam keadaan cuti. Jadi norma baru ini Kementerian Pendidikan telah berjaya menangani dengan begitu hebat sekali berdasarkan kepada kerjasama yang telah diperolehi. Jadi dalam gerakan masa ini sebenarnya Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian Pendidikan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang berada di mana sahaja berada di seluruh Malaysia, tetapi sentiasa bersama dengan Kementerian Pendidikan dalam melakukan usaha untuk menangani keadaan-keadaan cabaran yang kita hadapi ini. Dan dalam majlis itu juga kita dapati pemimpin-pemimpin semasa PIBG, pelibatan pemimpin-pemimpin komuniti dijemput sama kerana mereka juga sebenarnya terlibat dalam menangani norma baru ini. Dan ini merupakan satu permulaan kepada program dan juga aktiviti-aktiviti sambutan Hari Guru selepas itu. Pada masa yang sama, pada masa itu ada pertandingan bahas untuk mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru. Maka akan diteruskan lagi dengan sambutan nanti Hari Guru di Melaka nanti. Jadi ini merupakan satu gerakan yang menyokong, mendorong, memberi satu penghargaan kepada warga guru yang sebenarnya pemimpin nombor satu kita telah mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan dan juga pelibatan mereka. Yang penting tadi pun Cikgu Din dah bagi tahu sambutan Hari Guru dekat Melaka pada 16 Mei nanti. Okey, baik. Kita nak berhenti rehat seketika dulu Cikgu, dan sebentar lagi kita ataupun saya nak minta Cikgu Syafruddin kita kongsikan tentang pengalaman peribadi beliau. Pengalaman Cikgu sebagai cikgu. Apa kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali kita dalam topik bersama saya Khairi Hazwan dan juga tetamu jemputan kita iaitu Cikgu Syafruddin Ali Hussein yang merupakan Ketua Nazir Sekolah. Baik, tadi saya dah kata nak minta Cikgu tolong kongsikan pengalaman peribadi Cikgu sendirilah. Mungkin Cikgu boleh kongsikan pengalaman, sebab kalau macam saya sendiri pun selama ni kita tengok cikgu-cikgu masa zaman sekolah dulu, nampak cikgu-cikgu penat susah payah mengajar kita, tapi kita tak faham cikgu macam mana cikgu-cikgu tersebut susah payah mereka. Tapi bila dah kita berada pada situasi sekarang ni, baru kita nampak kesusahan, kepayahan seorang guru dalam mendidik anak-anak murid. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan pengalaman cikgu yang memberi inspirasi dan juga kejayaan kepada cikgu sekarang ni. Cikgu nak mulakan, cikgu anak orang susah. Cikgu 12 orang adik-beradik dan cikgu nombor 8. Jadi arwah mak ayah cikgu seorang peniaga di Pasar Kedapayang, Kuala Terengganu. Jadi cikgu tidak pernah melihat pendidikan sebagai satu yang utama dalam hidup cikgu. Pada mulanya cikgu hanya melihat bagaimana wang itu sangat penting. Tetapi ada seorang cikgu ni yang sangat percaya pada cikgu. Cikgu ni sudah arwah, Cikgu Abdul Hadi namanya. Arwah Cikgu Hadi selalu kata kepada cikgu, dia kata Syafruddin, dia kata dia lihat cikgu ada potensi untuk menjadi seperti mana abang cikgu. Abang cikgu seorang pelajar yang pandai belajar di MCKK dan sebagainya. Tetapi cikgu tidak pernah melihat perkara itu sebagai satu utama, dan dia selalu mengatakan kepada cikgu yang cikgu sepatutnya menggunakan peluang itu yang cikgu dapat ini sebaik mungkin. Kerana peluang tidak akan datang beberapa kali. Dan dia kata kepada cikgu perlu ubah sikap sedikit saja. Kerana cikgu memang bagus dari segi disiplin, kerana cikgu main bola, cikgu terlibat dengan sukan dan sebagainya. Tetapi dia tidak cukup. Disiplin cikgu itu tidak cukup untuk diterjemahkan dalam bilik darjah. Jadi cikgu kena balik fokus kepada bilik darjah, kerana dengan pendidikan saja dapat mengubah diri cikgu. Dia kata pada masa itu mungkin suasana pada masa itu tidak sukan bukan satu yang utama. Jadi cikgu ini telah mencabar cikgu. Dia kata kepada cikgu, dia kata kalau yang paling penting sekali kamu belajar
pelajar pencapaian SPM kamu tidak begitu baik, kamu kena masuk STPM. Kerana STPM merupakan peluang yang kedua yang cikgu ada lah. Maka cikgu mengubah diri cikgu dengan sedikit membuat pindaan dan dengan sokongan daripada guru-guru lain, daripada sokongan dari keluarga, maka cikgu mengambil STP dan cikgu berjaya. Dan bila cikgu masuk ke IPG, cikgu berjumpa dengan seorang lagi cikgu yang sangat hebat, arwah Datuk Ghazali Ismail, bekas Timbalan Menteri Pendidikan. Dan arwah Datuk Ghazali Ismail sangat percaya pada cikgu. Dia kata dia melihat kepimpinan cikgu. Jadi maksudnya cikgu-cikgu ini merupakan orang yang memberi inspirasi kepada kita. Dengan memberitahu kepada kita apa sebenarnya kekuatan yang kita ada, dan pada masa yang sama juga memberitahu kepada kekurangan kita. Jadi barulah kita boleh baiki diri kita. Jadi cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Cikgu doakan Cikgu Jaya yang telah meninggal sentiasa dirahmati Allah lah, dan semoga Allah membalas segala jasanya, kerana sangat besar peranan mereka dalam mengubah cikgu sebagai seorang guru. Itu pun saya pun dengar cikgu punya nada pun agak sebab di situ. Walaupun kita setiap daripada kita sebenarnya cikgu-cikgu ni dia nampak di mana kelemahan kita, dan kita patut sebagai seorang murid menerima teguran daripada mereka dengan hati yang terbuka. Cuma dalam proses ketika dalam tempoh hampir dah setahun pandemik COVID-19 dan juga kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP ni, jadi bagaimana pendekatan konsep berguru ni pada cikgu kita boleh laksanakan? Kita pada mulanya, Hazwan, kita memang menghadapi masalah. Kerana seperti mana yang cikgu kata, pada masa itu apabila kita tidak boleh mengadakan PDP secara yang bersemuka. Jadi maka pada masa itu Yang Berhormat Menteri dan juga Barisan Kepengurusan Tinggi berfikir bagaimana kita nak meneruskan pengajaran. Maka pada masa itu kita membuat PDPR, iaitu kita telah membuat modul di Kementerian Pendidikan. Kita memberi garis panduan kepada guru-guru kita untuk meneruskan pengajaran daripada rumah dengan menggunakan kemudahan yang mereka ada. Kalau katakan mereka ada telefon pintar, mereka guna telefon pintar. Guna apa yang ada. Kalau mereka menggunakan katakan komputer, mereka guna komputer. Tapi saya tengok ramai juga cikgu-cikgu yang kreatif. Sangat kreatif. Dan pada masa itu cikgu berada di BSTP. Kita menghidupkan pasukan guru Cikgu Tiup. Kita menghidupkan sekumpulan cikgu yang terlibat dalam dilema. Okey, balik pada cerita cikgu supaya cikgu balik fokus. Jadi apabila kita membuat modul ini, kita mengharapkan guru-guru itu melakukan sesuatu mengikut kemampuan mereka. Dan mereka memilih, kita telah menggariskan ada tiga pendekatan. Satu pendekatan secara talian yang secara online. Yang kedua secara luar talian, dan satu lagi secara offsite. Offsite inilah yang memerlukan pengorbanan yang tinggi, kerana kita lihat cikgu-cikgu kita telah membangunkan modul-modul mereka sendiri. Mereka telah membuat buku-buku latihan mereka sendiri, dan mereka menghantar dokumen-dokumen ini, modul ini berjalan kaki, menggunakan rakan-rakan strategi yang ada kesihatan untuk menghantar, dan terlibat ibu bapa mereka dalam mengajar anak-anak mereka, dan kita buat kajian bagaimana murid-murid terkesan kerana tidak ada peranti, tidak ada data, tetapi berjalan begitu hebat sekali. PBDR berjalan kerana dalam data kita hampir 76%. Maksudnya pembelajaran secara BDR ini berlaku dengan begitu baik sekali. Jadi maknanya pandemik ini walaupun meninggalkan kesan, tetapi pengajaran masih lagi berlaku. Dan kementerian tidak berhenti di situ saja. Kementerian telah memperkenalkan sebelum itu, iaitu satu portal yang kita panggil portal Delima. Portal Delima ini di mana guru dan juga guru sekolah dan murid telah ada ID dia. Jadi dengan memasuki dalam portal ini, mereka mendapat semua bahan-bahan pengajaran yang sedia ada. Kita ada EduWeb TV, kita ada Cikgu Tiup, kita ada semua one stop center yang menyebabkan guru-guru ada bahan, murid ada bahan. Dan seterusnya gerakan kita Yang Berhormat Menteri telah menghidupkan semula. Kita adakan semula TV Pendidikan, dan masa itu kita bermula dengan TV Pendidikan dengan kerjasama dengan RTM. Lepas itu kita kerjasama dengan Astro, dan akhirnya dengan TV, Didik TV lah, yang akhir sekali alhamdulillah 90% rakyat kita ada TV. Cuma kita hadapi masalah sedikit dalam data kita, ialah apabila di Sabah Sarawak, kerana mereka masih lagi berada di rumah dan mereka tidak ada elektrik. Tetapi data yang kita buat di Kementerian Pendidikan menunjukkan
ada manfaatnya apabila TV ini dan terutama sekali masa baru-baru ni masa murid-murid kita sedang hampir menduduki peringkat SPM. Jadi mereka ada sumber lain selain pada pembelajaran secara talian. Dan sebab itu jugalah cikgu berada di sini bersama kita untuk Didik TV untuk kita bincangkan tentang isu ini, cikgu. Jadi alhamdulillah. Okey, baik. Apapun kita akan berehat seketika dulu, cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Jemput, cikgu. Minum. Masih bersama kami dalam program Topik membincangkan tentang tema sambutan Hari Guru pada 16 Mei nanti, iaitu Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baru. Dan merujuk kepada tema ini, cikgu, mungkin bagaimanakah generasi baru yang kita boleh lahirkan berpandukan daripada tema yang kita sediakan untuk tahun ini? Okey, kita sebenarnya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 kita telah ada aspirasi murid. Kita menggariskan ada 6 dimensi ataupun aspirasi yang hendak kita capai. Murid itu mesti berpengetahuan, murid itu mesti ada etika, kerohanian, murid itu ada patriotisme, murid itu mesti ada kemahiran memimpin, murid itu mesti ada kemahiran berfikir. Jadi ini yang kita gariskan. Ini merupakan aspirasi yang kita nak lahirkan. Jadi tetapi aspirasi ini saja tidak cukup. Pasal itulah dalam Kementerian Pendidikan, selain pada apa yang berlaku dalam bilik darjah, kita juga menterjemahkan nilai itu dalam bilik darjah. Tapi pada masa yang sama juga kita melatih mereka dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum, dalam aktiviti sukan, permainan, aktiviti persatuan dan kelab. Jadi kita nak melahirkan satu generasi yang kuat, yang mempunyai jati diri, yang pada masa yang sama juga tidak meninggalkan agama, nilai, sosial ataupun tidak meninggalkan warisan mereka. Jadi mereka mempunyai kognitif yang hebat, mempunyai pengetahuan yang hebat, mempunyai kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai, tetapi mereka tidak lupa di mana mereka berada. Jadi kita boleh katakan kita berharap satu hari Malaysia mempunyai satu model murid yang sendiri yang kita boleh lahirkan, dan itulah kita anggap sebagai generasi baru yang hendak kita lahirkan. Mereka mempunyai semua kriteria-kriteria yang positif, dan kita harap dengan elemen itu maka mereka cukup untuk menjadi orang yang berjaya di dunia, juga berjaya di akhirat, insyaAllah. Dan mungkin di hujung ni, cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan dengan kami apa harapan kepada golongan pendidik yang berada di luar sana tu. Okey, yang pertama, cikgu mengharapkan guru-guru di sana sentiasa ingat setiap murid kita ada potensi, dan kita tidak melihat potensi itu kepada mereka sehinggalah kita mencokir, kita membugarkan bakat mereka. Sebagai contoh, cikgu, jadi kita sentiasa kena memberi harapan kepada mereka, dan kita tidak boleh menyatakan mereka tidak ada harapan. Kita yang sepatutnya membina keadaan itu supaya mereka sentiasa dibela, dimita untuk menunjukkan potensi mereka. Jadi itu yang pertama, sentiasa memberi harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham peranan kita dan tanggungjawab kita sebagai pendidik, dan untuk faham peranan juga dan tanggungjawab kita mesti ada ruh guru. Ruh guru ini maka kita ada ciri-ciri tertentu. Kita kena ada sayang, kita kena ada kasih, kita ada ciri-ciri menghormati, kita kena ada keadaan-keadaan yang menyebabkan profession kita profession yang dihormati. Maka barulah profession kita menjadi profession yang mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga yang cikgu harapkan, mereka sentiasa melekapkan diri mereka dengan tuntutan zaman. Sekarang ni sebagai contoh ni, walaupun mereka berada pada umur 50 tahun, sekarang ni orang dah pergi kepada digital, maka dia mesti melekapkan diri mereka. Ikut arus masa. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat yang paling penting sekali, dia menjadi suri teladan. Bukan sahaja dalam bilik darjah, tapi dalam keadaan apa pun. Maka guru tetap menjadi suri teladan pada masyarakat.
Itu yang dan yang kelima yang cikgu harapkan daripada mereka ialah mereka sentiasa menjadi pelaksana yang bijaksana, kerana banyak dasar perkiling yang ataupun apa saja arahan yang diturun daripada atas ke bawah. Tapi yang paling penting sekali bagaimana pelaksana menterjemahkan itu dengan kebijaksanaan mereka supaya tidak berlaku kecairan, kepekakan dan sebagainya. Itu dan akhir sekali yang paling penting sekali kita harap warga pendidikan menghayati tema Hari Guru kita, kerana tema Hari Guru kita merupakan satu tema yang sangat hebat, sangat bermakna dalam profession kita. Seorang guru yang kita tahu guru dipandang mulia, di mana saja guru akan dirujuk. Jadi itu harapan cikgu kepada guru-guru yang berada di luar sana, insya-Allah. Okey, baik. Puan, terima kasih di atas penjelasan cikgu pada hari ini dengan tema kita sekali lagi, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Okey, pun kita ucapkan terima kasih kepada cikgu Syafruddin Ali Hussein yang sudi meluangkan masa bersama dengan topik, dan diharapkan dengan perkongsian tadi sedikit sebanyak menyedarkan kembali betapa tinggi dan pentingnya peranan guru untuk generasi baru. Dan sebelum berpisah, izinkan saya berkongsi kata-kata ini. Untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Saya Khairi Hazong Mat Asri. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.